وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM 47 malam, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, layari juga di laman web kita www.ikim.my dan juga di Instagram ikim.my. Tak lupa di Facebook IKIM FM. Semua platform media sosial kita boleh sama-sama kita dapatkan info-info menarik, termasuk juga video dan juga rancangan yang telah pun kita siarkan di situ. Anda boleh tonton semula, boleh buat ulang kaji. Ya, betul. Kita ada di FB Live IKIM FM. Kita simpan di FB IKIM FM dan juga ada di podcast, ada juga Spotify. Boleh ulang kaji semua rancangan yang kita siarkan. InsyaAllah banyak cabangnya tu untuk kita buat rujukan. Okey. InsyaAllah selepas ini bersama untuk rancangan setiap hari Selasa bersama rancangan Islam Agamaku, insyaAllah bersama tetamunya Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Ya, beliau merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia dan kita akan bawakan tajuk kehadiran dalam sesuatu majlis. Ni penting juga ni kan, antara kita masyarakat majmuk kan, kita kena tahu apa batas-batasnya juga, walaupun kita kenal mengenali antara satu sama lain. Kejap lagi kita akan tanya dengan Yang Berbahagia Dr. Nizam bagaimana situasi ini yang boleh sama-sama kita hadapi, insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM dan juga siaran bersama Dr. Nizam akan di talian Skype. Doktor ada di rumah, kita akan bawa insyaAllah di FB Live IKIM FM. Para pendengar, kalau ada pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami hanya di IKIM. Jika terbuka hari, cahaya yang cerah
jernih embun pagi sebersih dirimu tanpa dicemari walaupun sebutir debu. Kekallah oh dirimu di dalam rahmatnya. Iringan doaku, moga kau bahagia. Syahadah penyinar kalbu, murni terharu namamu. Hadirnya di celahan kekarutan kalbu itu. Nur syahadah telah tertulis pada waktu dan juga takdir. Di antara seribu engkau yang terpilih. Akan kubimbingmu sekadar yang ku termampu, menyemai iman dan menuai takwa. Biasa bertemu di gerbang mahligai cinta. Cukuplah sekadar teman yang biasa. Syahadah penyinar kalbu, murni terharu namamu. Hadirnya di celahan kekarutan kalbu itu. Nur syahadah telah tertulis pada waktu dan juga takdir. Di antara seribu engkau yang terpilih. Bersatu nur syahadah di dalam syahdu. Wari-wari teh Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Kita nak bawakan pertemuan di hari Selasa ini, Mona. Seperti biasa, jadual kita, rancangan Islam Agamaku. Kita akan sama-sama hayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian Skype kita waktu ini. Dan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kita malukan Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur dapat lagi Doktor kita bertemu. Walaupun di ruang maya ni, Alhamdulillah dapat lagi kita sambung dengan ilmu kita petang ini. Masya Allah. Dan kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini para pendengar untuk tajuk petang ini. Tajuknya kehadiran dalam sesuatu majlis. Dan untuk para pendengar yang ingin menghantar soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, baik Doktor. Kita dalam masyarakat majmuk hari ini kita duduk hidup pelbagai adat resamnya dan juga pasti pelbagai majlis, dan juga kalau lihat dari struktur kehidupan kita hari ini, ada sahabat-sahabat mualaf kita yang masih lagi
tertanya-tanya kan, walaupun ada keluarga mereka, perlukah kita hadiri suatu majlis yang kena mengena dengan apa-apa agama. Jadi kita nak bincangkan juga tentang perkara ini, doktor. Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona yang dihormati. Seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ya, kita dalam suasana masyarakat majmuk ni kita ada pelbagai keramaian lah ya, pelbagai keramaian, majlis-majlis dan sebagainya. Cuma PKP ni kuranglah sikit ya. PKP ni kurang sikit. Tapi dalam suasana biasa maknanya banyak majlis-majlis keramaian, dan majlis ini bercampur gaul di antara pelbagai agama dan juga di antara pelbagai etnik. Jadi macam DJ Syafiq sebutkan tadi, maknanya kalau mu'allaf dia ada keluarga yang masih lagi non-Muslim itu, non-Muslim ya. Kalau dia asalnya seorang, kita kata etnik Kadazan, dia masuk Islam, dia Muslim Kadazan. Maknanya dari sudut agama dia seorang yang beragama Islam, tetapi dari sudut etnik dia Kadazan. Ada perayaan-perayaan ya. Jadi dia dijemput, dia balik untuk hadir dalam perayaan itu dan sebagainya. Begitu juga kalau kita duduk di pejabat, kita ada rakan-rakan yang tidak beragama Islam. Mereka mengadakan keramaian lah, kita kata kenduri, menyambut menantu sebagai contoh, perkahwinan rakan sepejabat kita yang non-Muslim ya, kejiranan kita sebagai contoh ya, mengadakan jamuan-jamuan yang tertentu dan sebagainya. Jadi perbincangan kita pada petang ini adalah berkenaan etika kita ya, dari sudut panduan agama dalam kita nak melihat sama ada kita boleh hadir, harus kita hadir ataupun tidak harus kita hadir dalam sesuatu majlis keramaian itu ya. Itu topik perbincangan bicara kita pada petang ini. Jadi saya nak ringkaskan, iaitu majlis ini ada dua ya. Majlis ni ada dua. Yang pertamanya majlis kemasyarakatan. Majlis kemasyarakatan ya, dari sosial kita, bermasyarakat, jiran, kejiranan kita, rakan sepejabat kita, maka dia lebih kepada aktiviti masyarakat ya. Ini majlis masyarakat, kemasyarakatan. Satu lagi majlis ya, iaitu majlis keagamaan. Majlis yang berkait dengan agama. Ya, misalnya majlis sempena Deepavali, majlis sempena Thaipusat, majlis hari kelahiran Buddha ya, majlis Kristian ya, Christmas sebagai contoh. Ini majlis yang berkait dengan agama ya, dia sempena agama ya. Di sini secara umumnya bila kita faham dua pembahagian, satunya majlis kemasyarakatan, satu lagi majlis agama, maka secara kasar sidang pendengar sekalian, majlis kemasyarakatan ini adalah harus untuk kita hadir. Kita pegang kasar tu dulu. Ya, majlis kemasyarakatan itu adalah harus untuk kita hadir. Ya, maknanya contoh majlis sambutan hari lahir. Ya, kemasyarakatan tu. Ya, majlis perkahwinan, dia kemasyarakatan ya, dia untuk sonok-sonok sempena perkahwinan itu. Majlis kesyukuran, naik pangkat ya, seseorang kawan kita naik pangkat dan sebagainya. Majlis apa-apa majlis, tapi dia bentuk tema dia masyarakat. Jadi secara kasar, kalau majlis itu majlis kemasyarakatan, majlis sosial, maka hukumnya adalah harus untuk kita hadir. Manakala satu lagi bentuk majlis agama ya, majlis agama, yang ini secara kasarnya tidak harus untuk kita hadir dalam mana-mana majlis
yang mana majlis itu adalah majlis agama. Misalnya kita hadir dalam upacara keagamaan Christmas, malam tu malam 25 besok 25 Disember, malam tu ada upacara agama memperingati Jesus Christ Jesus Christ disalib, kita pun hadir mengingati Jesus Christ disalib dan sebagainya. Seolah-olah kita beriktikad bahawa Nabi Isa telah disalib seolah-olah kita beriktikad bahawa Jesus itu adalah anak Tuhan. Ini maknanya majlis agama yang sebegini secara kasarnya adalah tidak harus untuk kita hadir Jadi perkara ini dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas panduan kepada kita. Iaitu ada seorang sahabat Nabi, dia bernazar untuk menyembelih 50 ekor unta. Dia bernazar untuk sembelih 50 ekor unta di satu kawasan yang nama kawasan itu ialah Al-Buwana. Jadi sahabat Nabi ni nazar nak sembelih 50 ekor unta di kawasan nama Al-Buwana. Banyak tu 50. Kita pun kalau buat korban dalam 10 ekor pun banyak, 15 pun banyak. Ini unta 50 ekor. Jadi persoalannya boleh ataupun tidak. Maka di sini Nabi SAW sebelum Nabi nak membenarkan tu majlis yang sebegitu, maka Nabi SAW tanya hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyah yu'badu. Adakah di sana tempat yang kamu nak sembelih tu, nama Buana itu, ada tak di situ wathanun, satu berhala min awthanil jahiliyah, daripada berhala-berhala zaman jahiliyah yu'badu, yang disembah. Mana tempat tu ada satu patung yang besar, ada tak di situ, kamu nak sembelih situ tu pasal apa? Maknanya kalau kamu nak sembelih tu kerana ada patung situ sembelih, bukan sembelih kerana patung tak, tapi tempat tu. Jadi dia ada macam bila orang tengok sembelih unta tu nampak macam kerana nak meraihkan patung itu. Kerana nak meraihkan patung itu. Nampak syiarnya begitu. Jadi maka bila Nabi tanya ada tak patung jahiliyah, patung yang disembah di kawasan Buana, sahabat ni kata tidak ada. Maka soalan yang Nabi SAW tanya satu lagi ialah hal kana fiha a'yadun, adakah di sana ada Eid, ada perayaan daripada perayaan orang kafir, perayaan jahiliyah, perayaan agama lah orang kafir, ada tak di kawasan Al-Buana itu? Maka sahabat Nabi ni menjawab tidak ada. Jadi dua soalan, satu tentang berhala, ini sembahan agama, dan satu lagi tentang perayaan lain daripada perayaan agama Islam, yang ada syirik, ada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila tuan sahabat ni jawab tidak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat ini untuk meneruskan nadarnya menyembelih 50 ekor unta di kawasan yang bernama Al-Buana. Jadi asas kita ialah daripada hadis inilah. Maknanya kalau kita nak tengok majlis, kita nak hadir dan sebagainya, kalau dia ada keagamaan secara kasar, kita tak hadir. Kalau dia unsur kemasyarakatan, tema kemasyarakatan, tidak ada keagamaan, agama bukan Islam, maka secara kasarnya adalah harus untuk kita hadir. Wallahu a'lam. Itu secara kasar. Okey, itu yang kita dapat di awal ini, sedikit mukadimahnya, dan kita akan sambung lagi dengan tajuk ini. Kita nak berehat seketika, dan rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kita di IKIM, dan kejap lagi kita akan teruskan lagi perbincangan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله
بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, kekal berada di talian Skype kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Untuk kita teruskan lagi perbincangan tajuk kita petang ini, kehadiran dalam sesuatu majlis. Alhamdulillah, tadi doktor dah berikan sedikit pencerahan di situ bagaimana apa yang harus, apa yang boleh dan juga apa yang kita kena lihat juga keperluan dari sudut nak pergi ke majlis tersebut tu, kan. Dan doktor, kita nak sambung lagi doktor untuk tajuk ini dan bagaimana perspektif kita hari ini boleh kita lihat dari sudut konteks kita pelbagai masyarakat majmuk ni doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya dah sebutkan tadi secara kasar ya, iaitu kalau majlis itu majlis kemasyarakatan, secara kasar kita boleh pergi, kita boleh hadir, tetapi kalau majlis itu majlis agama bukan Islam, maka kita tidak boleh hadir. Cuma kita nak kena melihat syarat-syarat, beberapa syarat sikit ya, supaya kita tidak menghadiri benda yang tidak dibenarkan di dalam syarak ya. Walaupun majlis itu majlis kemasyarakatan, tetapi kita nak kena lihat juga ada elemen-elemen, ada atau tidak unsur-unsur yang tidak dibenarkan di dalam agama semasa majlis itu berlangsung ya. Misalnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu di dalam kitab. Allah telah menurunkan ya wahyu di dalam kitab. An idza sami'tum, apabila kamu mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ayat Allah ini diengkari, ayat Allah ini diolok-olok, dicerca, dihina, dikutuk. Ya, fala taq'udu ma'hum, janganlah kamu duduk bersama dengan mereka yang mencerca ayat Allah Ta'ala, memperolokkan agama dan sebagainya, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, hinggalah
kamu boleh duduk semula kalau mereka masuk berbicara dalam isu-isu, topik-topik yang lain. Maksudnya kalau dalam majlis itu ada elemen-elemen yang menghina agama, lebih-lebih agama Islam, memperolokkan agama Islam, menghina Al-Quranul Karim, ya, maka kita tak boleh duduk di dalam majlis itu. Karena Allah kata apa? Fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk bersama-sama mereka sampai mereka tinggalkan perbicaraan itu, masuk bicara pasal bola ke apakah, duduk semula, ya. Jadi ini asas supaya kita tidak berada dalam majlis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya ialah kalau ada dalam majlis itu unsur-unsur arak, ya. Maknanya dalam majlis sambutan hari lahir sebagai contoh, ya, majlis kenaikan pangkat, majlis syarikat, ya, majlis muallaf hadir bersama etnik asal, ya, tapi ada arak dihidangkan, ya. Maknanya dalam meja hidangan kita tu ada arak dihidangkan, ya, walaupun kita tak minum. Ya, walaupun kita tak minum, kerana larangan dalam Islam bukan sekadar minum arak, tetapi larangan dalam Islam termasuklah mengedarkan arak, menghidangkan arak dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Atau kama qala. Sesiapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah duduk, ya, dalam hidangan meja itu, yang mana dalam hidangan itu, di atas meja itu diedarkan arak diedarkan, ya, nak minum tak mau minum sudah, ya. Ini maknanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita menghampiri arak tu dekat dengan kita, depan mata kita. Jadi kalau majlis tu majlis kemasyarakatan tapi ada arak, maka sayugianya sebaik-baiknya kita tidak hadir. Kalau kata majlis syarikat, ya, ada arak, ya, itu pun sebaik-baiknya kita tidak hadir, ya. Sebab ini kita nak jaga izzah kita, ya. Kita nak jaga agama kita, hifzuddin, ya. Kalau kita hadir, boleh jadi kita minum, boleh jadi kita tak minum, tapi boleh menimbulkan fitnah, ya. Kita tak minum tapi orang tengok arak dihidangkan dalam majlis itu, kan. Jadi ini menimbulkan fitnah. Maka sebaik-baiknya kita tidak hadir kalau dalam majlis itu ada arak. Jadi kita harap maknanya rakan-rakan kita yang non-Muslim pun menghormati. Maknanya kalau nak buat majlis ada arak, itu khusus untuk non-Muslim sahaja, ya. Sebagai contoh kita kata buat majlis hari lahir, maknanya jemput jiran-jiran, jiran ada non-Muslim, ada Muslim, yang panggil Muslim ni daripada pukul 4 petang sampai pukul 7 petang. Yang tu ada kek, ada mi goreng, bihun goreng, semuanya halal, tidak ada arak. Bila nak ada arak, lepas pukul 7, itu rakan-rakan non-Muslim, pukul 7 barulah dihidangkan arak. Mana untuk jemputan Muslim sudah tidak ada. Yang tu kita boleh hadir. Kerana masa kita hadir tu arak tidak dihidangkan. Jadi pula kita hadir dalam majlis sosial ataupun majlis kemasyarakatan, ya. Jadi tidak ada unsur yang menghina agama, ya, lebih-lebih lagi agama Islam. Tidak dihidangkan arak dalam majlis itu, dalam hidangan tersebut, dan tidak ada benda yang melanggar nilai agama Islam, nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai kesopanan. Kita hadir dalam majlis syarikat, duduk di meja tu, tiba-tiba ada satu tarian bogel sebagai contoh, ya, pakai pakaian yang mencolok mata, ya. Meja pula kita meja VIP, duduk depan sekali, ya, mencolok mata, ya, kita duduk tengok je lah, ya. Kepiah ada kat kepala, tapi bila ada tarian tu kita pun tarik kepiah letak kat bawah, kan. Ini bila ada benda yang macam tu, ini melanggar nilai mulia dalam agama. Majlis tu majlis yang tidak elok, tidak baik, dan dia melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan, ya. Ini pun maknanya kalau ada, kita tak sepatutnya hadir dalam majlis yang sebegitu. Dan yang seterusnya, kalau ada elemen berdoa, ya, ini pun kita nak kena jaga. Jangan sampai kita turut sama berdoa kepada sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis itu majlis non-Muslim anjurkan. Dia anjurkan, kemudian bila majlis doa, minta sama-sama kita doa kepada dewa sekian, sembahan sekian, ya. Dewa 9 naga, dewa laut, dewa sungai, dewa kejayaan dan sebagainya, kita pun turut angkat tangan mengaminkan. Ini kalau ada macam ni pun, maka kita tidak sepatutnya hadir.
kerana dia adalah elemen yang bertentangan dengan agama. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar, bila kita nak hadir tu boleh hadir majlis masyarakat, ya. Tapi kita kena perhati tengok tu ada tak benda-benda yang menyebabkan kehadiran kita itu menjadi tidak harus. Kalau ada, minta maaf, kita kena keluar dari majlis tersebut sebab kita nak jaga agama, kita nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam majlis kemasyarakatan, ya. Secara umum boleh hadir, tetapi tengok kalau ada benda yang ni kita tidak boleh hadir, ya. Kadang-kadang dalam invitation card tu dia bagi tahu lah, ya, ada arak dihidangkan sebagai contoh, ya. Apa lagi? Ada atur cara majlis, ya. Sekian, ya. Akan ada tarian bonggel ke apa ke. Itu kita minta maaf lah, kita tak dapat hadir. Kita kena jaga agama itu lebih daripada perkara-perkara yang lain. Sebab dalam maqasidus syariah, menjaga agama itu perkara yang sangat besar. Manakala satu lagi, dulu saya bahagi dah awal tadi, ya, majlis masyarakat, yang keduanya majlis agama. Jadi tuan-tuan, bila majlis agama ni keagamaan, ya, agama bukan Islam, yang ni kita kena jagalah. Kerana ini majlis yang melibatkan akidah, majlis yang melibatkan agama ni, ya. Misalnya Depa Bali, saya lupa nak sebut, kalau perkahwinan tadi. Kalau perkahwinan, ya, kawan kita hadir majlis perkahwinan, buat di kuil, kita diminta hadir dan kita diminta pusing sama api itu. Berapa kali? 3 kali kan 7 kali? Pusing tu, kita diminta pusing sekali, meraihkan kawan kita. Yang ni pun tak boleh, pasal ini agama. Walaupun dia mungkin kita nak bersosial, nak bermasyarakat, tapi kita buat upacara agama pusing api 7 kali itu, ya, ini pun tidak dibenarkan, ya. Itu kita nak kena jaga. Wallahu a'lam. Baik, itu dia etika yang perlu kita tahu. Yang penting adalah agama yang diutamakan, yang ditekankan dalam agama Islam, insya-Allah. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita menerusi tajuk ini dan kita sama-sama akan boleh juga sampaikan soalan-soalan yang mana nak tanyakan dengan yang berbagai doktor, kita akan sampaikan kejap lagi. Terus setia bersama kami, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu, Ustaz? Mestilah Bina Paint. Bina Paint? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang baguslah. Rumah saya pun guna Bina Paint. Cat keluaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Paint mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana ada dapat tu, Ustaz? Layari binapaintstore.com atau Facebook Bina Paint. Berani juga saya pergi beli. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangatlah, bang. Tak usah risau, sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan berakali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja, bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa, servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya, bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan SIRIM, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019 224 6333 019 224 6333. Layari Facebook kami, Superfine Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari.
Dengarkan IKIM di Kota Baru, Kelantan, 89.8 FM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, di talian kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang dengan tajuk kehadiran dalam sesuatu majlis. Baik doktor, kita ada soalan yang kita dapat di talian Skype dan juga di WhatsApp kita. Okey, ada yang bertanya, doktor, bagaimana pula kalau tuan rumah sediakan satu ruang khas untuk rakan-rakan kenalan Muslim, dan juga tempat lain tu, ruang lain tu ada juga dihidangkan seperti arak kepada tetamu yang bukan Islam. Bolehkah kita hadir majlis yang tersebut, doktor? Baik, dalam hadis Nabi SAW disebut tentang larangan Nabi kalau hadir di mana dihidangkan arak atau hidangan itu. Jadi sini kalau dia ada pengasingan, masa dalam majlis besar, dewan yang agak besar tu, dewan masyarakat, maknanya umum semua boleh, tapi ada satu tempat khas untuk arak. Ada tempat khas untuk arak. Saya ingat boleh untuk kita hadir, boleh kita hadir, sebab arak tidak dihidangkan atas meja kita, atas hidangan kita, dan maknanya itu terkawan, bukan maknanya di offer, ditawarkan, diletakkan, dihidangkan, tidak. Dia ada siapa nak minum arak, pergi ambil, dan biasanya pun secara umumnya masyarakat tidaklah minum arak sampai tahap yang sebegitu, nak meraihkan, nak menjaga tu. Tapi maknanya kalau dibuat yang sebegitu, sebab kita tak dapat nak elak. Tadi saya sebutkan contoh, dia buat pengasingan masa. Mana pukul 4 sampai pukul 7 mana tidak ada arak, Muslim hadir, non-Muslim pun hadir. Tapi lepas pukul 7 tu ada arak, hanya non-Muslim yang minum arak saja yang hadir. Itu cantik, tidak ada masalah. Sekarang masa sama, tapi dia buat pengasingan tempat sikit. Ada satu section diasingkan untuk arak. Ini pun saya ingat kalau kita nak hadir, bolehlah hadir. Boleh hadir. Tapi kita jagalah. Maknanya jangan kita pergi tempat arak, jangan kita duduk meja sekali, kawan kita minum arak atas meja tu pun kita duduk minum teh dengan dia. Ini pun tak berapa cantik. Maknanya kena pengasingan tempat, dan di meja makan kita pun tidak ada arak. Wallahu a'lam. Baik, okey. Itu dari sudut soalan yang kita dapat di situ. Dan doktor, kita hampir sampai di ujung pertemuan ini. Mungkin ada pesanan, ada saranan yang nak disampaikan menerusi tajuk yang kita bincangkan ini. Baik, saya sebutkan tadi maknanya majlis kemasyarakatan itu boleh hadir, kecuali kalau ada elemen-elemen arak, elemen nilai tarian bogel dan sebagainya itu kita tidak boleh hadir. Satu lagi yang penting juga ialah majlis keagamaan. Yang ni majlis keagamaan ni kita tidak boleh hadir. Misalnya sempena di Pabali, kawan kita pun ajak, jumlah kita sebenarnya di Pabali, kita panjat Batu Cave tengok kira anak tangga, kita tengok perayaan dia dan sebagainya. Pada hari di Pabali tu kita bersesak-sesak dengan orang beragama Hindu. Ini majlis keagamaan, maka tidak boleh hadir. Kerana kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang sifat wa ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah tu. Salah satu sifat yang Allah Ta'ala sebut, walladzina la yashhaduna az-zur, dan ibadur rahman, hamba Allah ini mereka tidak menyaksikan, mereka tidak menghadiri benda-benda dusta, benda-benda palsu. Mereka tidak bersaksi dusta, satu. Mereka tidak hadir majlis-majlis dusta. Maka kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, majlis dusta ini ialah a'yadul musyrikin, perayaan orang musyrik, perayaan orang kafir. Hanya malam sebiji, mana perayaan di Pabali, perayaan Taipusam, perayaan Christmas, kita hadir di kuil, kita hadir di gereja, yang tu tidak boleh. Tetapi kalaulah perayaan itu perayaan kemasyarakatan sempena sambutan agama, mana habis dah perayaan agama petang-petang, biasanya untuk wakil rakyat yang berhormat, dia hadir, rumah terbuka lah, rumah terbuka sempena di Pabali,
Rumah terbuka sempena Christmas. Yang ni dia asalnya sempena agama, tapi dia majlis masyarakat. Masing-masing itu ada ucapan daripada wakil agama, ada ucapan daripada yang berhormat, bertemu dengan masyarakat, ya, pelbagai kaum, pelbagai agama, ada makan-makan, ya. Ini adalah harus untuk kita hadir kerana dia cuma sempena agama, tapi dia lebih kepada majlis sosial. Tapi dengan syaratlah tidak ada arak dihidangkan, tidak ada benda-benda yang kita kata melanggar nilai agama, ya. Jadi kesimpulan bicara kita pada petang ini, untuk kita menjaga agama satu, ya, kita nak jaga agama kita, kita tidak mau melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita juga nak menjaga hubungan masyarakat, ya. Kalau muallaf, bagaimana dia nak jaga hubungan dengan saudara mara yang belum beragama Islam. Dia nak hadir majlis yang macam mana, ya. Maknanya kalau majlis itu lebih kepada masyarakat, majlis budaya, boleh hadir. Kalau majlis itu majlis agama, tunggu, tak boleh hadir. Selesai dia orang buat majlis agama, dia orang balik ke rumah, untuk majlis masyarakat, majlis keluarga, hadir, ya. Jadi itu yang kita nak jaga sebagai panduan kepada kita. Jadi tidaklah sampai kita kata nak menjaga masyarakat ni sampai kita korbankan agama kita. Tak apalah, jumlah kita sama-sama hadir ke kuil, sama-sama hadir ke tokong, ke gereja untuk sambut. Tidak, kita tidak melakukan perkara yang sedemikian, kerana kita hifzuddin, menjaga agama, dan kita juga nak menjaga hubungan baik dengan masyarakat, pelbagai agama, pelbagai etnik. Wallahu a'lam. Masya-Allah, supaya apa panduan yang kita dapat ini akan terus memberikan yang terbaik kepada kita. Yang penting seperti apa pesanan doktor tadi adalah mengikut panduan agama itu yang diutamakan. Agama Islam yang suci. Alhamdulillah. Insya-Allah sama-sama kita patuhi dari sudut apa orang kata, dia punya tata cara dia tu. Nak sebut tu, masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian pada petang ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama pada minggu hadapan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan juga boleh sama-sama ikuti semula di situ, Mona, untuk kita buat ulang kaji di Facebook IKIM. InsyaAllah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami di destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah,
Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah, usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayu, masa awak masuk kerja lepas cuti bersalin bulan lepas, muka awak pucat. Tapi hari ini nampak berseri, ceria. Apa rahsianya? Saya beranak kecil juga. Syukur ada kawan kenalkan dengan MAB. MAB? Apa tu? Mak John Anggun Bistari. Mak John Anggun Bistari. Mak John istimewa keluaran Zyper My Resources. Ramuan alami, khazanah alam khusus untuk kesihatan dalaman dan fizikal wanita. Mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. MAB baik dan selamat. Boleh didapati dari pengedar-pengedar sah seluruh Malaysia. Atau hubungi 013-974-9715. Ejen diperlukan. Isteri anggun, suami terpegun. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ketika memandu di jalan raya, kita perlu menerapkan satu perkara yang paling asas di fikiran. Kita tidak keseorangan. Jalan raya adalah tempat yang digunakan secara bersama. Jadi, sama ada anda memandu sebuah kereta murah ataupun berharga berjuta-juta ringgit, anda wajib mematuhi peraturan jalan raya. Betul tu. Umpamanya, memandu mengikut kelajuan ditetapkan. Beri isyarat jika anda mahu memotong dan gunakan cermin sisi, cermin pandang belakang dan melihat blind spot sebelum memotong kenderaan lain. Utamakan keselamatan anda, pemandu bijak. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى محمد أحمد حامد محمود أحيا واحد محن حاشر عاقب طه ياسين طاهر مطهر طيب سيد رسول نبي رسول رحمة كتب جميع كتاب مقفي رسول ملاحم رسول راحة كميل إكليل المدثير مزمل عبد الله حبيب الله صفي الله نجي الله كليم الله خاتم الرسل خاتم الأنبياء محيي منجي مذكر ناصر منصور نبي رحمة نبي التوبة حريص عليكم معلوم شهير شهيد شاهد مشهور بشير مهشير نذير منذر نور سراج مصباح هدى مهدي منير داع مدعو مجيب مجاب خفي عفو ولي حق قوي أمين مأمون كريم مكرم لكن متين مبين مؤمل وصذ قوة ذو حرمة ذو مكانة ذو عز ذو فضل مطاع مطيع قدم صدق رحمة بشرى غوث غيث غياث نعمة الله هدية الله عروة وثقة صراط الله صراط مستقيم ذكر الله سيف الله حزب الله النجم الثاقب مصطفى مجتبى منتقى أمي مختار أجر جبار
المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين خليل الرحمن بر مبر وجيب ناصح وكيل متوكل كفيل شافق مقيم سنة مقدس روح القدس روح الحقير روح القسط كفيل مكتف بلغ مبلغ شافي واصل موصول سابق سائق هادي مبين مقدم عزيز فاضل مفاضل فاتح مفتاح رحمة مفتاح الجنة علم الإيمان علم اليقين دليل الخيرات مصحح الحسنات مقيل العثرات سفوح عن الزلات صاحب الشفاعة صاحب المقام صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسيلة صاحب الفضيلة صاحب السيف صاحب الإزار صاحب الحجة صاحب السلطان صاحب الرداء صاحب الدرجة رفيعة صاحب التاج صاحب المغفار صاحب اللواء صاحب المعراج صاحب القضيب صاحب الغراب صاحب الختم صاحب العلامة صاحب البرهان صاحب البيان فصح لسان مطهر جنان رؤوف رحيم أذن خيرين صحيح إسلام سيد الكونين عين النعيم عين الغر سعد الله سعد الخلق خاتم الأمم عالم الهدى كاشف الكرام رافع الرتاب عز العرب صاحب الفرج أسماء النبي صلوا عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Oktober 2020, kadar penggunaan katil adalah sebanyak 75% di hospital Kementerian Kesihatan dan 35% di PKRC. Bagi perkhidmatan rawatan rapi pula, Sabah mempunyai 72 katil yang dikhususkan bagi merawat pesakit COVID-19 yang kritikal dan kadar penggunaan adalah sebanyak 38%. Kementerian Kesihatan telah dan sedang mengatur pasokan bantuan yang terdiri daripada pakar perubatan, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat terlatih untuk membantu petugas kesihatan Jabatan Kesihatan Sabah mengendalikan ward tambahan ini. Begitu juga kementerian telah menghantar aset perubatan tambahan untuk kegunaan hospital-hospital di negeri Sabah. Sebagai langkah kesiapsiagaan dan peningkatan kapasiti makmal di Malaysia, terdapat 60 makmal di Malaysia yang boleh menjalankan ujian RT-PCR, iaitu 18 hospital di Kementerian Kesihatan, 1 makmal kesihatan awam kebangsaan dan 4 makmal kesihatan awam, 1 institut penyidikan perubatan, 2 buah makmal angkatan tentera dan sebuah makmal Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, serta 13 makmal universiti dan 20 makmal swasta.
Secara keseluruhan, jumlah kapasiti ujian harian makmal sampel COVID-19 di seluruh Malaysia adalah sebanyak 41,354 ujian seharian. Ujian RT-PCR telah mula dilakukan di Institut Pendidikan Perubatan dengan kapasiti hanya 30 ujian seharian dan seterusnya diperluaskan ke makmal kesihatan awam kebangsaan iaitu 500 ujian seharian dan makmal kesihatan awam Johor 200 ujian seharian pada bulan Januari. Manakala untuk negeri Sabah, jumlah kapasiti ujian harian makmal sampel COVID-19 di seluruh Sabah adalah 2,500 ujian seharian. Untuk plan jangka panjang dan jangka masa terdekat, Kementerian sedang mengubahsuaikan dan mengusahakan satu makmal modular di Tawau sementara menunggu pembangunan satu makmal molekular yang tetap di Hospital Tawau. Gene Expert merupakan point of care testing untuk menjalankan ujian COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian dan ditempatkan di beberapa hospital di Sabah. Kaset Gene Expert COVID-19 telah diperolehi oleh Kementerian daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan akan diagihkan kepada Hospital Queen Elizabeth, Hospital Sandakan, Hospital Tawau dan Hospital Labuan dalam masa terdekat. Setakat 5 Oktober 2020, Kementerian masih mempunyai RTK antigen sebanyak 200,074 ujian dengan ujian semasa penggunaan sebanyak 3,000 ujian seharian. Pada hari ini, sebanyak 15,000 RTK antigen telah selamat dihantar ke negeri Sabah untuk membantu dalam meningkatkan kapasiti saringan kes di negeri Sabah. Usaha ini adalah kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dan Angkatan Tentera Malaysia melalui Mercy Flight. Kementerian ingin menasihatkan orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kementerian yang sering ditekankan. Jadikan nasihat ini sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3C dan 3S iaitu elakkan kawasan sesak dan crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka face mask di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala. Dan WARN iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu S syarat-syarat seperti yang ditetapkan ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, keluarga emas perlu dilindungi. Manakala mereka yang tidak bergejala dan mereka yang bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang positif COVID-19. Pada hari ini jumlah kes yang dikesan positif adalah 1,093 kes. Pada hari ini ada pertambahan 3 kes. Dan seterusnya dimaklumkan jumlah saringan untuk bukan warga negara setakat 6 Oktober 2020 adalah sejumlah 82,076 individu. Jumlah kes yang positif adalah 3,587 dan melibatkan 388 masih mendapat rawatan di hospital dan diasingkan. Dan tiada kes dirawat di ICU, jumlah kematian kekal 8 kes iaitu 0.5%. Dimaklumkan kluster depo tahanan imigresen, kelima-lima kluster depo tahanan tiada pertambahan kes dan telah pun tamat pemantauan.
Seterusnya dimaklumkan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia. Setakat ini ada 140 kluster yang telah direkodkan. 101 telah pun tamat pemantauan. 39 kluster masih aktif melibatkan 2 kluster yang baru pada hari ini, iaitu kluster Ramai-Ramai Sabah dan kluster Batu di Perak. Untuk kluster tembok ada pertambahan 394 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 1047 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 4,945 kes dan 5 kes masih dirawat di ICU. Kluster Bangau-Bangau ada pertambahan 30 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 429 kes. Jumlah yang disaring ialah 836 dan seorang masih dirawat di ICU. Kluster yang baru iaitu Ramai-Ramai di Sandakan Sabah ada pertambahan 19 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 20 kes dan jumlah yang telah disaring ialah 166. Untuk kluster Meru pula ada pertambahan 15 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 63 kes. Jumlah yang telah disaring ialah 451. Untuk kluster yang baru Batu di Taiping Perak ada pertambahan 7 kes dan jumlah keseluruhan 7 kes, jumlah yang disaring 860 individu. Untuk kluster Bah Sintok di Kumbang Pasu Kedah ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 15 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 380 kes. Untuk kluster Benteng Pelabuhan Kelang ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 13 kes dan jumlah yang telah disaring ialah 153 kes. Untuk kluster Selasih ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 10 kes dan jumlah yang telah disaring 147 kes. Untuk kluster Embun ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 10 kes dan 140 individu telah disaring. Next. Untuk kluster Benteng Lahad Datu, hari ini tiada pertambahan kes dan jumlah keseluruhannya 951 kes. Dan kita telah berjaya menjalankan saringan untuk 14,087 individu. Dan untuk kluster Laut juga di Kunak Sabah tiada pertambahan kes dan jumlah keseluruhannya 102 kes dan jumlah yang telah disaringkan 585. Untuk kluster Sungai di Kedah dan Perlis tiada pertambahan kes, jumlah kes adalah 101 dan kita telah berjaya menjalankan saringan 25,406 individu. Untuk kluster Tawar tiada pertambahan kes, jumlah kes kekal 92, kita telah berjaya menjalankan saringan 18,272 individu. Untuk kluster Pulau di Kunak dan Sempurna tiada pertambahan kes, jumlah keseluruhan kes yang 50, kita berjaya menyaring 1,018 individu. Untuk kluster Selamat di Sempurna Sabah tiada pertambahan kes, jumlah kekal 25, jumlah yang telah disaring 377. Untuk kluster Bakau di Sempurna Sabah tiada pertambahan kes, kekal 18, jumlah yang disaring 182. Untuk kluster Seri Anggerit Selangor ada pertambahan tiada pertambahan kes, kekal 17 dan jumlah yang telah disaring 80. Untuk kluster Telaga ya dia. Demikian